Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي والتجم من حولك وقوتك. اللهم اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. Malam ini kita sambung sikit lagi tafsir surah Az-Zalzalah, ya, ayat 4 dan ayat 5. Di bumi akan memberikan kesaksian atas perintah Allah dan manusia akan dihadapkan untuk dihitung amalannya. Jadi bumi ini akan jadi saksi juga lah ke atas kita di hari akhirat, kan? Ya Allah Ta'ala kata, Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, ya, hari kiamat itu, bumi akan memberitahukan segala beritanya. Maksudnya apa yang berlaku atas dia, ya, sejak zaman berzaman lah. Sejak berzaman Nabi Adam AS ataupun sebelum itu, sampailah kepada hari kiamat. Bi'anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya, telah mewahyukan kepadanya, kepada bumi untuk menceritakan apa yang berlaku di atas dia. Yakni pada hari terjadinya gempa besar ini, bumi akan menyampaikan beritanya, yakni bumi akan memberikan kesaksian terhadap semua perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, semua akan dikhabarkan, semua akan disampaikan. Maknanya tak tersembunyi. Memang pada hakikatnya tidak tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di akhirat Allah Ta'ala nak tunjukkan balik segala amalan yang kita buat ni. Dipertontonkan baliklah kepada kita. Maknanya supaya kita lebih yakin bahawa tidak ada sedikit pun amalan kita yang tertinggal, melainkan diberitakan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, diceritakan oleh Allah di mahsyar nanti. Dan apa yang kita buat pada kebaikan sebesar zarah, pasti kita akan tuntut baliklah. Begitu juga jika sebesar zarah keburukan tadi. Nasallallahu al-afiyah. Jadi maka bumi adalah sebahagian daripada para saksi, selain daripada para nabi, para anbiya, ya, umat-umat manusia menjadi saksi. Contohnya kita ni adalah menjadi saksi kepada umat sebelum kita, bahawa rasul-rasul mereka telah pun menyampaikan. Adapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi ke atas umat ini, dan para anbiya menjadi saksi ke atas umat mereka. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 41, إذا جئنا من فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Allah kata, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد.
Maka bagaimana kalau kami datang kepada setiap umat itu dengan satu saksi? Mana setiap umat ada satu saksi, yaitu Rasul yang telah menyampaikan. Wajibna bika, dan kami datangkan dengan engkau ala haulai, ke atas mereka itu, syahidan, sebagai saksi. Nabi saksi kita. Di akhirat besok Nabi akan menyaksikan bahawa ini umatku. Ini sahabat-sahabat ya Rasulullah, ya, cuma kamu nak kenal umat kamu yang di akhir zaman yang ramai ni, kita nak kenal. Ya, Nabi kata kepada sahabat-sahabat, kamu boleh kenal tak kalau di tengah unta yang hitam, kuda-kuda hitam, satu gerombolan kuda hitam, kemudian di celah-celah kuda hitam tu ada kuda yang ada topok putih dekat muka dia, dekat kaki dia ada macam stokin warna putih. Kamu boleh kenal tak kuda? Mereka kata boleh. Macam itulah aku kenal umat aku. Fa'innahum ya'tuna yawmal qiyamah, sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya, min atharil wudu, daripada kesan wudu, cahaya anggota ni. Ya kan? Sehingga umat-umat ni yang terdahulu merasa kagum terhadap umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan, kanat hadhihi al-ummatu an takuna al-anbiya, hampirlah umat ini, mereka ni sama dengan para nabi. Kan, pelik, tak sama dengan orang lain. Jadi dia tengok kita, dia kenal dia bukan. Ini dia special. Kita ni special. Kita yang terakhir tapi terawal masuk dalam surga. Di awal hisab, di awal lalu di atas sirat. Kita, ya. Jadi maknanya Rasul itu jadi saksi ke atas kita bahawa dia menyampaikan. Adapun Rasul-Rasul sebelum kita ni menjadi saksi ke atas umat masing-masing bahawa mereka telah menyampaikan. Tetapi apabila ditanya kepada umat mereka, adakah Nuh telah menyampaikan, adakah Hud telah menyampaikan, adakah Saleh telah menyampaikan, adakah Ibrahim telah menyampaikan, adakah Lut telah menyampaikan, ya, umat mereka bertetap, yang bertetap. Maka Allah Ta'ala tanya kepada Rasul-Rasul ini, Allah Maha mengetahui, siapa saksi kamu bahawa kamu telah menyampaikan? Maka apa nama, para anbiya tadi menyebut bahawa umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para saksi kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat ni. Okay. Yeah. Yeah. كنتم خير أمة أخرجت للناس. Kata syuhada para saksi, ni Al-Baqarah 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. kita ambil sikit lah ayat ya. Wakadzalika, dan seperti itulah ja'alnakum, kami jadikan kamu Muhammad, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ya, kita di tengah-tengah. Maknanya Yahudi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrani mereka Yahudi dimurkai kerana kesombongan mereka lah. Nasrani dimurkai kerana kejahilan mereka. Adapun kita umat Islam yang berada di pertengahan. Ya. Jadi begitulah kami jadikan kamu semua sebagai umat wasata, umat yang pertengahan. Ya. Litakunu, supaya adalah kamu semua menjadi syuhada, para saksi. Ini kita lihat para saksi ala nas, ke atas semua manusia. Kita jadi saksi ke atas semua manusia sebelum kita, bahawa Nabi-Nabi mereka telah datang dan menyampaikan. Macam mana kita tahu? Kita baca Al-Quran, Allah sebut tentang Nuh alaihi salam dalam Al-Quran, tentang Ibrahim, tentang Musa, Isa dan seterusnya, Nabi-Nabi. Ya, dan Allah kata sebahagian Nabi kami ceritakan kepada engkau, walaqad arsalna min qablika rasulan, walaqad arsalna rusulan min qablika, semuanya kami telah hantarkan para rasul sebelum engkau. Ya, di antara mereka minhum man qasasna alaika, ada yang kami ceritakan kepada engkau, wa minhum man lam naqsus alaik, di antara mereka ada yang kami tak ceritakan kepada engkau. Jadi maknanya semua rasul tadi telah menyampaikan. Jadi kita kata betul, Nabi-Nabi tadi mereka telah betul, kerana mereka telah menyampaikan. Masa tu habislah umat dia yang tak mengaku tadi. Itu syuhada ala nas tu. Wa yakuna rasul alaikum syahida. Dan supaya jadilah rasul itu saksi ke atas kamu semua. Jadi ayat ni disokong oleh ayat tadi lah, surah An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin shahidan wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Jadi ayat ni tafsiran juga bagi ayat An-Nisa ayat 41 tadi. Baik. Teori. Okey. Jadi maka bumi adalah sebahagian daripada para saksi yang menyaksikan amalan hamba. Sebab tu saya sebut lepaskan kita, kalau kita solat, kita banyak tempat solat. Ya, solat di berbagai tempat, sana sikit gitu. Supaya segala tempat ni dia akan jadi saksi pada kita. Dan ini bukan kerana bumi memiliki kehendaknya sendiri, bukan. Tetapi adalah dengan perintah Allah kepadanya, perintah Tuhan. Bi'anna rabbaka awhala, bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya. Jadi bumi yang kita pijak ni diperintahkan untuk mengalami gempanya. Nanti satu masa nantilah, belum lagi. Yang jadi sikit-sikit ni gempa besar lah. Belum gempa yang besar seluruh bumi ni, satu bumi. Bukan biasa berlaku di Indonesia ya. Di mana di Palu, mana kan? Kita tengok. Yang sampai hari ni
dekat Palu tu, tanah itu lembut. Kita kalau kita pijak tu boleh tenggelam. Jadi di bawah orang tenggelam dengan rumah sekali. Dengan rumah ada sekali dalam tanah tu. 10 meter ke bawah. Jadi kuburan dia orang. Pokok kelapa tadi yang di sana tu dibawa pindah sampai ke sana. Dia hidup sampai sekarang pokok kelapa. Tapi tempat tu tak ada orang tinggal lah. Di tanah tu jadi macam kita panggil apa? Tanah jerlus macam tu. Itulah dia. Ini cerita dunia, belum cerita akhirat. Dia akan mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya serta memberikan kesaksian atas apa yang telah dilakukan di atasnya. Maka bumi pun taat kepada perintah Tuhannya. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ayat mana? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan segala beritanya. Lalu baginda bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan beritanya itu? Tidak. Jadi Quran ditafsirkan oleh hadis. Tidak baca Quran kena baca hadis. Sebab yang mentafsirkannya adalah hadis. Jadi sini Nabi tafsirkan apa makna akhbarha. Yawma idzin tuhadditsu akhbarha. Malam itu bumi menceritakan segala kisahnya. Jadi para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah wa Rasuluhu a'lam. Baginda bersabda, akhbaruha, beritanya ialah bumi akan memberikan kesaksian atas setiap hamba, lelaki maupun wanita. Bumi akan jadi saksi kepada kita ni. Yang kita duduk sekarang ni, duduk dalam majlis ilmu ni, ramai-ramai ni, maknanya tempat duduk kita akan cerita balik apa kita buat tanya. Jadi maknanya kalau kita selalu berada di tempat-tempat yang baik, duduk dalam majlis orang-orang yang saleh, majlis para ulama, majlis ilmu, majlis zikrullah, inilah dia majlis zikrullah. Maka bumi akan cerita lah. Sekian-sekian masa, sekian-sekian hari, sekian-sekian tempat, si fulan, dia buat sini, dia buat gini, semua akan cerita. Jadi si fulan telah melakukan ini dan itu pada hari sekian dan sekian. Itu yang dimaksudkan dengan akhbarha, berita-beritanya. Dan sebagai jawaban, ini merupakan teguran bagi mereka yang tidak memenuhi perintah Allah di dunia, di mana semua makhluk akan memberikan kesaksian kepada Allah dengan penuh keyakinan pada hari kiamat. Tak ada bohong-bohong lah. Sana tak ada bohong-bohong lah. Terlupa tak ada lah. Ingat. Padahal sebelumnya perintah tentang penghambaan ini telah jelas baginya. Namun dia enggan dan berpaling daripadanya, menolak dengan penuh keangkuhan. Malah dia mendakwa memiliki sifat ketuhanan dan kekuasaan macam Fir'aun dan macam Namrus. Semoga Allah melindungi kita semua darinya. Namun pada hari itu penyesalan tidak akan berguna dan tiada jalan untuk kembali. Dia pun minta nak balik kan? Minta nak balik, Tuhan tak layan. Ni dalam ayat ni, ya, minta nak balik. Bila dia tengok apa nama, Allah Ta'ala hidupkan haiwan-haiwan yang pernah menyakiti teman dia,
Jadi Allah hidupkan balik supaya berbalas balik. Lepas tu habis jadi macam tu. Dia pun tengok macam tu, dia pun minta Tuhan nak jadi macam tu juga. Ya? Ada dia. Dia minta. Ya? Qala Rabbi Surah Al-Mu'minun ayat 99. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Baik, Allah kata hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehinggalah apabila datang kepada seseorang mereka al-maut oleh kematian. Qala, dia berkata, Rabbirji'un, Tuhanku, hantarlah aku balik ke dunia. Aku nak balik semula ke dunia. Sebab apa? Matlamat motif dia la'alli a'malu salihan fima taraktu. Supaya aku dapat beramal dengan amalan yang baik-baik pada apa yang dulu aku tinggalkan. Aku nak buat. Kalla, Allah Ta'ala kata, no, tidak. Innaha kalimatun, hanya saja ia hanyalah perkataan. Huwa qailuha, yang dia hanya ucapkan sahaja. Ya? Kalau Tuhan hantar balik dunia pun jahat itu juga. Wa min waraihim, dan di belakang mereka barzakhun, ada benteng. Barzakh ni benteng, tembok. Maksudnya pemisah di antara alam dunia dan alam akhirat. Sebab tu bila ada orang mati, jangan percaya dia balik dah. Aku nampak dia balik dah. Nampak tu bukan dia, tu syaitan ataupun jin lah. Kan? Aku nampak dia balik, dia bukan nasi ke rumah kan. Bila aku tekus, hilang. Tak ada lah. Itu bukan dia tu. Dia tak balik dah. Kan? Kita ni mati, bila mati roh tak boleh balik ke dunia dah. Jangan duk percaya lah orang kata tapi dia balik aku malam. Lepas tu Ramadan lah, dia balik tengok nak cucu dia lah dan sebagainya. Ni tak betul. Ini tak ada dalil yang sahih yang sebut macam ni. Walaupun ada orang sebut, walaupun ada orang kata, tapi tak boleh dah. Sebab apa? Barzakh ni maksudnya roh ni tak boleh dah. Habis tu ada soalan tanya, habis tu orang yang bumi tak terima dia macam mana? Bumi terima tak terima ke, roh dia berada di alam barzakh. Orang kafir, orang mati kafir, dia buat ni sama juga jahat, begitu juga. Tapi roh dia pun tidak berada bersama dengan orang beriman. Roh dia pun tempat lain lah, fi sijjin, dalam sijjin roh dia pun tadi. Orang beriman fi ahliyin, dia pun roh dia pun lain, tak sama. Allah pisahkan. Dunia ni duduk sekali. Orang kafir beriman di dalam barzakh asing. Begitu. Jadi mereka tunggu di situ sampai bila? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka akan dibangkitkan. Ya? Bila bangkit dah, mereka ni tak mau bangkit. Takut. Sebab tu dalam surah Yasin, kan surah Yasin. Yasin.
Yasin ayat 52. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Dia tak percaya hari kebangkitan, dia tak percaya. Ya, bila dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua tu pakai bangkit habis lah. Ya, kalau mereka berkata ni orang kafir ni, yang tak percaya hidup semula tu kan, dia berkata, ya wailana, celakalah kita. Ya, dia maksud dia kata celakalah kita. Man ba'athana, siapa yang telah bangkitkan kita ni min marqadina, daripada tempat tidur kita. Hadza, maka lalu dikatakan kepada mereka, mereka katalah, hadza, inilah dia, ma wa'ada ar-Rahman, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Ini kata wasalaqal mursalun, dan benarlah para rasul. In kanat illa sayhatan wahidah, tidak adalah itu melainkan hanya satu pekikan sahaja. Fa idza hum jami'un ladaina muhtarun, dikatakan Allahu Akbar. Jadi semuanya di bawah hadir hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan dalam satu gambaran ringkas, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang kengerian hari kiamat untuk perhitungan amalan kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, yawma idhin yasdurun nasu ashtatan, pada hari itu manusia akan keluar berselerak daripada kubur masing-masing, ka'annahum jaradun muntashir, yakni mereka kembali bertempat-tempat perhitungan dengan berbagai keadaan dan gambaran. Ada yang celaka dan ada yang akan beruntung dari syurga lah, dari neraka. Dan mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam syurga atau ke dalam neraka, bangkit dari segenap penjuru bumi. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Kita tak pernah tengok. Sebagaimana firman Allah Surah Al-Qamar ayat 7, khusya'an absaruhum, Allah kata khusya'an absaruhum, pada saat itu masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya. Kenapa? Kerana takut.
Semua takut. Ya? Yakhrujuna minal ajdath, keluar daripada kubur. Kita semua ni akan keluar daripada kubur kita ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang terbang bertebaran. Ramainya manusia ni. Daripada Adam AS sampai kepada manusia yang terakhir mati pada hari kiamat, punya ramai yang manusia ni. Macam belalang bertebaran kita ni. Kadang-kadang tak berani angkat pandangan, takut. Ya? Ia adalah pemandangan yang tidak pernah disaksikan oleh manusia sebelumnya. Pemandangan makhluk-makhluk dalam semua generasi yang dibangkit ni dua je lah. Makhluk mukallaf ni ada dua ya, itu ada 3, 4 salah. Manusia dan jin. Ya, yang akan dihisap lah, yang akan dihisap tadi. Malaikat tak dihisap. Ya, mereka tu bertugas. Malaikat ni Allah cipta mereka untuk bertugas. Yang tugas mereka lah. Makhluk yang akan dihisap adalah jin dan manusia. Habis itu kalau orang Melayu kita, orang Bunian dia tahu pula. Kan ada sebut kan? Orang Bunian. Ya? Ada pernah sekali satu Tok Bomo pun. Dia kata dekat saya, dia kata jin tu kafir, orang Bunian tu Islam. Saya tu kata apalah. Kan? Habis itu dalam Quran surah jin. Orang jahil kan? Jahil. Kita orang jahil ni kita nak berdebat macam mana dia? Sebab tu orang Arab kata idza nataqa as-safiyyu fala tujibhu. Apabila orang bodoh cakap, jangan menjawab. Diam saja. Kalau kita cakap dia jadi panjang. Ya, bila dia tanya nak tahu, dia sudahlah. Jadi begitu. Kalau orang Melayu kita, dia kata ada makhluk bunian. Orang bunian. Ya, yang makhluk halus ni jin dia lah. Dia nampak dia sebagai makhluk halus, kita tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi dia boleh nampak kita. Ya, ni luas buat. Kita dia nampak dia. Ya. Ni apa kata? Maknanya dia boleh nampak kita. Ayo. Huwa khabiruhu. Ya? Al-A'raf 27. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم يا anak Adam, لا يفتننكم الشيطان, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannati, sebagaimana dia telah keluarkan ibu bapa kamu daripada syurga itu. Syurga yang mana? Syurga itu ke syurga lain? Syurga yang sama lah. Khilaf lah ulama. Tapi yang sahihnya syurga yang sama lah, yang akan dimasuki oleh manusia nanti di hari kiamat. Yanzi'u anhuma libasahuma, ia menanggalkan daripada mereka berdua pakaian mereka berdua. Liyuriyahuma, supaya dia memperlihatkan kepada mereka berdua sawatihima, aurat mereka berdua.
فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ sesungguhnya dia boleh melihat kamu. Dia nampak kita. Jin-jin ni kan, kita pun tak tahu dah ni. Masuk kelas dengan apa semua tadi kan. Ada. Kita tak tahu, tak nampak. Tapi innahu sesungguhnya dia yarakum, dia melihat kamu. Huwa, dia iblis dia, syaitan ni. Wa qabiluhu, dan kabilah dia. Kabilah dia keturunan dia lah, suku sakat dia. Boleh nampak kita. Min haitsu la tarawnahu, yang mana kamu tak boleh melihat mereka. Kemudian Allah kata, inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami jadikan syaitan. Apa makna syaitan? Syaitan ni makna yang putus asa daripada rahmat Allah. Itu makna syaitan. Awliya, sebagai penolong, sebagai pembantu, lilladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Itulah dia. Jadi tengok balik firman Allah Ta'ala tentang apa nama hari kiamat ya. Kita baca ada ayat yang tashaqqaqul ardu, ya, pemandangan makhluk adalah semua generasinya, semua yang dibangkitkan daripada sana sini. Sebagaimana firman Allah, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasyrun 'alaina yasir. Pada hari bumi terbelah-belah, bumi ni terbelah-belah, kita pijak ni, kita duduk ni, untuk mereka segera keluar daripadanya. Jadi perbuatan menghidupkan dan menghimpunkan mereka daripada mahsyar itulah. Jadi maknanya demikian itu Allah Ta'ala kata mudah bagi kami melaksanakannya. Dan firman Allah, yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, dalam surah An-Naba ayat 18, Allah kata, iaitu masa ditiup sangkakala, lalu kamu bangkit serta datang berpuak-puak kepada mahsyar. Kan, maksudnya ni umat ni, nabi ni, ya, setiap umat ada nabi dia. Afwajan, berpuak-puaklah kepada mahsyar, berkumpulan-kumpulan. Firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 4, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, pada hari itu manusia menjadi seperti gergaji yang terbang berkeliaran. Maksud tu tadi macam belalang, ini macam gergaji pula. Jadi supaya kita boleh faham makhluk yang kita nampak depan mata kita. Oh, jadi gergaji banyak lah gergaji ni. Nampak apa? Hari nak hujan kan, kita pasang lampu, dia mari banyak. Oh, banyak. Itu juga belalang banyak. Jadi ayat-ayat ini nak cerita apa? Nak cerita tentang keadaan di hari kebangkitan tadi. Macam mana keadaan kita ni keluar daripada kubur kita, macam mana? Tiba-tiba sedang jaga bukan mimpi betul. Kan? Tengok mimpi betul, tapi tak ada pakaian lah. Baik, sesungguhnya ia adalah pemandangan yang dahsyat dan mengejutkan. Tak dapat digambarkan oleh bahasa manusia ketakutan hari itu, kerana kedahsyatan yang Allah Ta'ala gambarkan dalam firman-Nya. Itu hanya gambaran dalam Quran. Kita boleh gambar, boleh fikir, kita boleh fikir je lah. Lebih pada tu kita tak boleh fikir. Bila sebut tentang dahsyat ni, dahsyat yang maksimal lah. Dahsyat sedahsyat-dahsyatnya, yang menakutkan, sangat menakutkan. Pemandangan yang mengerikan, dengan memperhatikan bahawa pembangkitan tersebut berlaku dalam pelbagai keadaan.
macam-macam cara. Manusia mereka keluar dari kubur mereka dalam keadaan berpecah-pecah. Kemudian mereka berjalan dan beredar di padang mahsyar dalam keadaan berpecah-pecah. Kemudian mereka keluar dari tempat perhitungan dalam keadaan berpecah belah, pecah. Dan Allah lah tempat meminta pertolongan atas kedahsyatan keadaan yang sangat besar hari itu. Ada orang yang bangkit daripada kubur dalam keadaan terhuyung-hayang macam orang gila. Ini untuk siapa? Untuk orang yang bermuamalah riba ni kan. Apa sebut dia? Dalam Quran, sana ayat yang Quran. Alladzina ya'kuluna riba. La yaqumuna, orang-orang yang makan riba mereka tidak bangkit. Surah Baqarah ayat 75. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ini dia cara bangkit daripada kubur. Sebahagian orang lah, sebahagian orang. Allah kata alladzina ya'kuluna riba, wa yang makan riba, la yaqumun, mereka tidak akan bangkit. Illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Kecuali seperti orang yang bangkit dalam keadaan kerasukan lah. Ya? Terhuyung-hayang kerana kerasukan syaitan. Ini juga ayat dalil. Ayat ini juga sebagai dalil bahawa syaitan ni dia boleh dengan izin Allah dia boleh merasuk orang. Dia boleh merasuk manusia. Tengok orang kata ish tak boleh merasuk kan. Tak boleh kan. Ini dalil Quran. Allah kata terhuyung-hayang kerana sentuhan syaitan. Mana syaitan boleh masuk ya, kesurupan lah. Ya? Itu maknanya. Ada orang boleh dia masuk tadi. Ini cara bangkit daripada kiamat lah bagi orang yang makan riba. Riba ya. Setengah orang dia anggap dia bagi pinjam orang ni, dia nak tolong orang. Tapi orang tu bayar balik, tanda terima kasih lah dekat aku. Sebab aku bagi dia pinjam. Pinjam 10 ringgit, bayar balik 12 ringgit. Ada orang kita telah terima kasih lah. Ya, dia minta. Ada juga orang jenis orang Melayu, jenis alung Melayu kan. Ada sebahagian tu sampai dia ni pengajian pergi sembahyang masjid. Pengajian solat berjemaah di masjid. Tapi dia bagi orang pinjam bid dengan cara riba. Bila kawan dia tegur dia, aku tolong orang. Aku tolong orang. Jadi dia tolong aku balik. Apa salahnya? Win-win lah. Kan? Jadi dia tolong aku tolong dia. Aku tolong bagi pinjam. Dia tolong aku bayar lebih sikit. Kejahilan lah. Riba. Bangkit akhirat besok tadi. Dalam keadaan terhuyung-hayang. Dan contohnya macam-macam orang bangkit daripada kubur kan. Gitu. Kemudian jangan memandang remehlah kepada amalan yang kecil. Amalan yang kecil jangan pandang remehlah. Jadi tetapi dia kata mengapa mereka keluar dan mengapa mereka melarikan diri? Kepada siapa mereka nak berlindung diri? Sesungguhnya mereka akan keluar. Sebagaimana Allah Ta'ala kata,
liyuraw a'malahum, supaya dia berkeluar tadi daripada kubur, supaya mereka memperlihatkan, supaya diperlihatkan kepada mereka segala amalan mereka. Dan inilah yang paling berat serta menakutkan. Tengok amalan kita kan, kita kalau boleh kita tak mau tengok amalan kita lah, tapi disuruh tengok. Sesungguhnya mereka akan pergi ke mana? Amal perbuatan mereka akan ditunjukkan kepada mereka untuk mereka melihatnya dan menghadapi balasan amalannya. Tengok balik. Satu. Semua, tak ada kecuali. Besar Zarah pun tengok juga. Daripada sebesar-besar perkara yang kita buat kepada sekecil-kecil perkara. Ya, sama ada perkara pahala atau perkara dosa. Kita melihat. Seseorang dalam menghadapi amalannya kadang-kadang lebih berat baginya daripada segala bentuk hukuman. Maksudnya, tak tengok amalan kita balik ni kan. Kita nak menghadap amalan kita balik. Apa nak kita buat dulu ni, tunjuk balik. Jadi lebih berat kadang-kadang daripada hukuman dia. Rasa perasaan tu, takut, ketakutan kan. Semuanya ada di antara amal seseorang yang dia melarikan diri daripada menghadapinya sendiri. Dia tak mau tengok, berpaling wajah daripadanya, kerana kehuduhannya yang tergambar dalam dirinya dalam saat-saat penyesalan dan sengatan hati nurani ini. Maksudnya takut, tak mau tengok amalan dia. Maka bagaimana pula keadaannya apabila dia terpaksa berhadapan dengan amalannya di hadapan khalayak ramai manusia, seluruh manusia, di hadapan Tuhan yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Suci dia, dan untuk mendapatkan ganjaran atas amalan tersebut. Dia nak kena tengok balik amalan kita kan. Memang takutlah. Kalau amalan baik kita semua orang. Waalaikumsalam. Macam kita buat satu dosa lah. Ya. Lepas tu kita minta ampun pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ampunkan dosa tu. Adakah dosa tu kita akan diperlihatkan juga? Okey, di sini ada penjelasan ya. Dan sebagai ulama menjelaskan bahawa Allah tak tunjuk pada orang lain daripada kita tu. Orang lain tak nampak. Ya. Sebahagian kata dipadamkan. Tak dipertuntutkan. Ya, kita dah minta ampun ke Allah. Yang Allah ampunkan, tak dipertuntutkan. Gitu. Sebagai ulama kita macam tu lah. Sebagainya kata orang lain tak nampak, kita je nampak. Kemudian amalan tu Allah Ta'ala padam atau Allah tukar jadi pahala. Tu jawapan dia, insyaAllah. Okey, satu lagi Ustaz. Ya. Bila kita dibangkitkan daripada kubur, macam kita Nabi Muhammad lah, macam orang kafir. Orang kafir, mereka tak mengaku Nabi itu Nabi dia juga. Mereka tak mengaku Allah pun, mereka tak mengaku Tuhan dia pun. Mereka dibangkit-bangkit terus disuruh kepada neraka Jahannam. Terus. Ya, ni saya kita buka tunjuk. Ha? Ada ya. Tak ada Isa. Ada mana Isa? Tak tahu mana. Tak ada apa dengan Isa. Ya. Tengok ya. Lihat orang kafir ni. Okey, surah Zumar ayat 1. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم
لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Orang kafir dia buat terus. Wasiqah, dan dibawa dihalau, diusir alladzina kafaru, maka pihak bangkit dalam kubur tadi kan, dihalau, diusir ke mana? Ila jahannam, ke neraka jahannam, zumara, berpasukan-pasukan lah. Ni umat Nabi ni, ni umat Nabi ni, ni umat Nabi ni, ya, pasukan-pasukan lah masuk neraka. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, futihat, telah dibuka pintu-pintunya, itu dah terbuka. Berbeza dengan syurga. Syurga bawah ni ayat 73. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka oleh penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah dulu datang kepada kamu rasul-rasul daripada kalangan kamu, yatluna alaikum, yang rasul-rasul itu membaca ke atas kamu ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kamu, wa yunzirunakum, dan mereka para rasul itu memberi peringatan kepada kamu semua. Tak ada ke? Ada ke tak ada? Memberi peringatan kepada kamu liqa ayyumikum hadha, tentang hari pertemuan ini. Ya? Qalu bala, mereka menjawab ada, ya ada. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi telah ditetapkan hukuman azab ke atas orang-orang kafir. Setelah dia menjawab, orang kafir ini tak ada isap lah. Dia pun tuai, bangkit-bangkit, dia alau tuai, Bangkit pada kubur tu tuai. alau tuai neraka jahanam. Sebab neraka jahanam di bawah, ya sirat, di mahsyar, jatuh dalam, kan, dicampur ramai. Ahli neraka lebih ramai daripada ahli syurga. Ahli syurga tak ramai menjadi neraka tak. Ya, ahli neraka sebab Allah sebelum dalam Quran tu ramai. Laki kisah Ya'juj Ma'juj berapa dah? 1,000 orang, 999 mereka. Kita seorang yang beriman, orang Islam ni. Ya'juj Ma'juj ni siapa? Dia pun manusia juga macam kita, tapi dia pun orang yang gagah kuat. Turunan anak Nabi Nuh juga, Yafith bin Nuh. Tapi dia pun manusia yang Tuhan, dia pun gagah kuat. Orang gunung kan, dia penduk celah dekat gunung, celah gunung tinggal. Dia boleh tebuk, hari-hari tebuk. Masa Zulkarnain dia kurung lepas tu kan, start pada hari tu dia boleh tebuk. Elok dekat nak terbuka, kan, tinggal lubang besar ni. Ketua dia kata, jom balik esok kita mari pulang. Kan? Sampai-sampai Nabi terbuka besar ni kan. Nabi jadi cemas lah Nabi SAW. Seperti kenapa ni Nabi kita Ya'juj Ma'juj, tembok Ya'juj Ma'juj dah terbuka macam ni Nabi buat itu. Ya, tapi Allah tak izin ni. Bila Allah izin, inilah dia boleh keluar sini. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Sehingga apabila dibuka pintu tembok apa lah, Ya'juj dan Ma'juj yang Zulkarnain buat tu lah. Wahum min kulli hadabin, mereka daripada segala tempat tinggi, dari segala penjuru, segala tempat tinggi, yang silu turun ke tempat tinggi, banyak sangat. Satu Ya'juj Ma'juj 1,000 zuriat lah. Tak dia takkan mati melainkan ada 1,000 zuriat. Banyak sangat, tak siapa boleh lawan mereka. Allah Ta'ala bagi mereka ni power. Manusia macam kita, turunan Nabi Nuh AS juga, PKP semua ni.
Okey, kembali dah. Soalan apa lagi? Ada satu tunjuk. Tadi tunjuk pasal orang kafir kan. Saya tunjuk perbezaan. Tadi saya tunjuk perbezaan orang Islam, neraka dan syurga. Neraka dan syurga. Neraka pintu dia sedia terbuka. Ya, silakan masuk kan. Pintu dia sedia terbuka. Syurga tak? Syurga ni. Ini dikatakan pada neraka. Dikatakan boleh masuklah pintu-pintu neraka jahanam kekal selamanya. Sebuah tempat bagi orang yang sombong lah. Okey. Ini syurga pula. Ini pintu dia. Tengok mana? وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan dibawa, dipandu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kepada syurga dalam keadaan berkumpulan, sehingga bila mereka sampai ke pintu itu, wa futihat, dan dibuka. Diterjemah sedia terbuka kan, sebelahnya tak buka lagi. Yang mula sekali minta buka pintu syurga apa? Nabi kita SAW. Nabi kita orang pertama masuk. Dia ada aturan dia lah. Ada aturan dia. Dan umat pertama masuk, umat Nabi Muhammad SAW. Itu umat pertama masuk. Umat lain tunggu dulu. Selesai umat dulu 80 soft. 80 soft. Yang 40 soft lagi umat daripada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa. 40 soft. Umat Nabi Muhammad SAW 80 soft, 120 soft. Ya, satu soft tu banyak lagi kita tak tahu lah, tapi ramai lah. Tapi hak dan neraka tu lagi ramai, majoriti. Ya kan? Majoriti lah. Dan neraka lagi ramai. Campur lah, hak masuk akan keluar, hak masuk tu tak keluar dah. Kan? Nantilah dia masuk juga dalam neraka tadi. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Yang tak kekal tu pun ada yang tempoh pasal dia ikut kata Tuhan lah. Ada yang sekejap, ada yang lama. Sekejap pun adakah sesaat dalam neraka itu baik kan? Kita duduk dalam tempat sejuk pun tak pakai baju, tak pakai apa kan? Sejuk lah. Tak boleh duduk lah, tempat sejuk. Baik. Jadi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan secara langsung bagaimana cara ganjaran bagi manusia dan keadilan Allah yang maha suci ke atas mereka. Macam mana ganjaran dan keadilan Allah? Ya, Allah akan beri ganjaran mereka. Lalu Allah berkata dengan keagungannya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarah. Zarah ni apa nanti cerita awal ni? Ya, ada yang terjemah kata sebut kecil, ada yang terjemah kata lebih kecil lagi daripada habuk. Habuk yang kita tengok matahari tu kan. Bila tengok matahari kita nampak habuk terbang kan. Cahaya matahari tu kita sapu-sapu ke, kita khibah-khibah apa kan, terbang tu. Zarah lebih kecil daripada tu ni. Tafsiran dia berbeza lah. Baik. Pada waktu itu manusia tidak akan meremehkan walau sedikit pun daripada amal perbuatannya, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Dan dia tidak akan berkata ini perkara kecil dia. Kita kata macam tu. Walaupun pahala, kita akan kata macam tu. Tiada hitungan baginya, tiada berat baginya. Sebaliknya dia akan bergetar dan rasa takut ketika melihat semua amal perbuatannya. Dan semua itu akan dihitung dalam timbangan yang teliti.
yang akan condong dengan amalan sebesar zarah atau seberat apapun. Ya. Zarah. Para mufassir, yakni ahli tafsir lah, mengatakan ia adalah nyamuk kecil atau semut kecil. Dan mereka juga berkata ia adalah debu halus yang kelihatan dalam cahaya matahari. Kerana itulah yang paling kecil yang boleh dibayangkan daripada makna perkataan zarah. Dan sekarang kita tahu bahawa zarah itu adalah sesuatu yang membawa nama ini juga, dan ia lebih kecil berbanding debu-debu yang terlihat dalam cahaya matahari yang kita boleh tengok dengan mikroskop tu kan. Lebih kecil. Yang nampak di sinaran yang bersepah. Adapun zarah, ia tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang nyata. Bahkan ia adalah sesuatu yang terlihat di pandangan para ulama. Kita boleh. Ya? Maksudnya, amalan tadi lah. Tidak seorang pun daripada mereka yang melihatnya dengan mata, dan tidak siapa pun yang dapat menzahirkan bentuknya. Segala apa yang dilihat daripadanya hanyalah kesan-kesannya sahaja. Kesan dosa, kesan pahala. Maka ia adalah sesuatu yang mempunyai berat yang akan ditimbang. Dia ada berat. Sama ada kebaikan atau keburukan. Ia akan hadir pada pemiliknya. Dan pemiliknya akan menyaksikannya serta menemui balasannya. Itu dia zarah. Dia amalan kita. Sekecil-kecil amalan tadi. Sebab tu jangan kita pandang remeh pada benda-benda yang kecil ni kan. Sebab mana kata penyair Arab lah. Dia kata apa nama? Al-Quran dia kata innal jibala min al-hasa. Dia kata ittaqi dhunuba as-saghirata wal kabirata fa innal jibala min al-hasa. Jauhilah dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar ni. Kerana gunung tu dia daripada batu-batu kerikil. Batu besar-besar ni kan. Batu kerikil kecil-kecil ni. Bila banyak dah jadi gunung, jadi bukit. Begitu. Kita dosa ni tu lah. Bila sikit-sikit campur dia jadi banyak. Bila jadi banyak, dia bahaya kita lah. Inilah dia. Dia kata kerana penggunaan istilah zarah di sini bukan bertujuan untuk menunjukkan zatnya. Tak. Tetapi untuk menunjukkan bahawa apa yang dianggap remeh dan dipandang rendah oleh manusia itu tidak akan hilang ganjarannya di sisi Allah. Jika ia baik, maka ia adalah kebaikan yang dibalas. Dan jika dia buruk, maka dia akan dibalas dengan keadilan lah. Tak akan dizalimi walau sedikit pun. Lafaz ayat ini tetap sesuai dengan apa yang difahami oleh orang Arab. Dalam bahasa mereka yang biasa dan bahasa suci Allah yang menurunkan ayat ini dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya tiada timbangan yang seumpamanya atau yang menyerupainya di bumi. Tak ada. Ustaz. Ya. Dosa dan pahala Ustaz yang bertuturkan kepada kita ni adakah dalam bentuk ataupun dalam dosa dalam bentuk di akhirat besok. Okey. Zahir pada nas Al-Quran dan hadis ni bahawa dia datang dalam bentuk lah. Cuma bentuk bulat ke apa segi kita tak tahu lah. Tapi benda tu berbentuk. Dosa macam mana timbang? Terus dia datang yang kita faham daripada nas lah. Tapi kaifiat bentuk kita tak tahu lah. Kaifiat bentuk kita tak tahu. Bujur ke, bulat ke, lonjong ke, apa ke, kita tak tahu. Tapi kita akan lihat lah. Dengan ganjaran tu kita akan dapat tengok. Ganjaran di surga lah.
Ganjaran itu sama ada syurga ataupun neraka, nikmat syurga atau azab neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Minta Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Baik, sikit ya. Di bumi tak ada timbangan yang macam tu. Malaikat adalah hati orang beriman, adalah hati je. Bahawa kita akan timbang amalan kita. Kaifiat timbangan pun kita tak tahu macam mana. Kaifiat dia kan. Hati yang bergetar walau dengan sebesar zarah daripada kebaikan atau keburukan. Itulah dia. Hati orang beriman. Dan di bumi hari ini ada hati-hati yang tidak tergoncang oleh dosa yang bergunung, maksiat dan kejahatan. Ia tidak terkesan dan tidak terusik, seolah-olah tidak mengandungi sedikit pun kebaikan. Bahkan ia adalah hati yang keras bebanannya, yang bebanannya bakal dihitung pada hari perhitungan. Ya. Hadis daripada Adi radhiyallahu anhu marfu' ali marfu' ada yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Nabi. Nabi kata ittaqun nar wala bisyiqqi tamrah. Ya, takutilah kamu semua neraka itu walau dengan bersedekah dengan secepis kurma. Syiq ni secepis, bukan separuh, secepis. Ya. Fa illam yajid, kalau tak ada juga ada kurma, secepis kurma nak derma, nak sedekah. Fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan perkataan yang baik lah. Macam kita sekarang kita dengar perkataan yang baik, dan hadis kan. Dalam yang sahih Nabi kata la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an. Jangan kamu pandang remeh terhadap kebaikan tu walau sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhika ilaihi mubasitun, walaupun kau bertemu dengan saudara kau dengan wajah yang manis berseri, kira pahala. Kita kawan kita senyum jangan. Kita ada pahala lah. Oh, jangan kita pandang remeh dengan pahala ini. Kata Malik, kata Imam Malik rahimahullah, dah sampai kepada aku. Dia kata sampai kepada aku satu hadis, satu kisah, anna miskinan, bahawa ada seorang miskin istata'ama Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Dia minta makanan kepada ummul mukminin Aisyah. Wa baina yadayha 'inabun. Di hadapan Aisyah ada anggur, sebiji anggur lah, inab. Inabnya anggur. Faqala al-insan, Aisyah pun kata kepada seseorang yang ada di situ, khudh habbatan fa'atiha iyyaha. Ambil sebiji, bagi kat dia. Kat dia ada anggur, ya. Dia kata ambil anggur sebiji, bagi kat dia. Faja'ala yanzur ilaiha. Maka orang tadi yang dia suruh ambil tu sebiji, dia pun tengok pada Aisyah yang suruh ambil sebiji. Sebiji tak kenyang orang. Sebiji anggur, ambil bagi dia sebiji. Dia berasa pelik. Faqala Aisyah pun kata dekat dia, ata'jabu, kamu pelik lah. Kam tara fi hadhihi al-habba min mithqali dharrah. Apa yang kau nampak? Kan seperti sebiji anggur ini pada beratnya zarrah itu. Yang timbangan setimbang dengan zarrah tadi kan. Mana dia lebih berat daripada zarrah. Zarrah ni kita tak nampak dengan mata kita. Anggur besar nampak, lagi berat. Berapa kali ganda? Belum kali ganda dengan zarrah tu. Jadi jangan kita olah sebiji anggur je. Ya, itulah dia. Kemudian hadis وعن عوف بن الحارث رضي الله عنه أن عائشة أخبرته وعائشة telah cerita kepada dia أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم bersabda يا عائشة Nabi kata ke Aisyah Iyaki, naklah engkau jaga berhati-hati ataupun takutilah engkau wa muhaqqiratiz dzunub, dosa-dosa yang remeh ni, dosa-dosa kecil ni.
فإن لها من الله طالبان. Kenapa? Karena dia akan dituntut oleh Allah nanti. Di akhirat nanti Allah akan tuntut. Allah akan cari. Dia. Kemudian hadis Ali Anas radhiyallahu anhu kita. Karena ya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu ya'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang makan dengan Nabi. فنزل هذه الآية وكتور يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, betul ayat ini. فرفع أبو بكر يده. Abu Bakar mengangkat tangannya. وقال يا رسول الله. Dia kata, ya Rasulullah, inni ujzi'u bima amiltu min mithqali dzarratin min syarr. Adakah saya akan dibalasi, ya kan, dengan apa yang saya amalkan, dengan amal yang sebesar zarah ni? Maksudnya tak ada amalan kecil sangat, amalan keburukan. Faqala, Nabi kata, hai Abu Bakar, ma ra'aita fi dunya mimma takrah fabimathaqil dzari syarr. Apa yang kau lihat di dunia ni, berapa yang kau tak suka, maka dia itu lebih berat daripada lebih berat beberapa kali ganda timbangannya daripada zarah tu. Ya, zarah tu, timbangan zarah keburukan. Wa yudakhirullahu laka, dan Allah Ta'ala simpan untuk kau fasaqil dzar khair. Allah juga simpan kalau kau buat sebesar zarah ataupun lebih besar daripada zarah tadi kan, beberapa timbangan. Maksud tak ada amalan yang nak sampai ke zarah tu, tapi amalan yang lebih daripada zarah itu juga daripada kebaikan, Allah akan sempurnakan ganjarannya untuk kau pada hari kiamat. Itu juga dengan keburukan tadi, dosa tadi. Ini dia. Jadi lagi hadis seterusnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hendaklah kamu berhati-hati dengan dosa-dosa kecil ni. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhlikanna. Sesungguhnya bila dia berhimpun ke atas seseorang, maka dia akan binasakan orang tu. Dosa kecil ya. Dan sesungguhnya Rasulullah telah membuat perumpamaan tentang dosa kecil ni. Nabi buat perumpamaan bagi sahabat-sahabat mudah faham dan ingat lama. Dan buat contoh supaya ingat lama. Jadi dia buat contoh tentang satu kaum, satu kumpulan orang yang mereka ni dalam perjalanan dia bersinggah di satu tempat kuasa lapang. Kuasa lapang, maka sampailah waktu mereka untuk bekerja. Faja'ala rajul, maka seorang pun percarilah ambil satu ranting kayu. Seorang ambil satu ranting kayu, orang kedua ambil satu ranting kayu, yang ketiga satu ranting kayu, sehingga mereka himpunkan banyak ranting kayu. Ya, lalu menyalakan api dengan ranting-ranting kayu tadi, mereka boleh masak. Ya, daging ke apa ke dalam api tadi. Padahal kalau satu ranting tak boleh, dia tak akan dapat memasak daging. Kita mana satu dosa dia tak akan bakar kita, kan? Tapi dia bakar, tapi tak ni lah, tak power lah. Tapi bila campur banyak lagi, memang dia bakar kita semua lah. Apa yang kita masukkan tu terbakar lah. Begitu juga dosa-dosa tadi. Sekecil-kecil dosa ni bila berhimpun, dia akan membakar kita lah, membawa kita kepada bakaran api neraka. Termasuk perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita masuk surah Al-Dhariyah. Surah Al-Adiyah ya. Kita tengok dia baca sekejap. Okey. Nak baca ayat lah. Ni suara kurang sihat dalam ni. Surah Al-Adiyah. Kuda perang. Al-Adiyah ni kuda yang lari laju, kuda perang yang lari. Dia lari, dia laju. Kita tengok sikit lah. Dia lihat. Al-Adiyah. Kalau buah ni. Tu dia.
Nampak pula macam mana? Apa kita begitu nak berhenti dia jadi lambat. Tadi begini, laju. Nak sabotaj. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'adiyat dhabha. Al-'adiyat ni maksudnya kuda perang yang berlari kencang. Wal 'adiyat. Wal 'adiyat dhabha. Allah bersumpah dengan kuda perang ni. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Orang kita bayang dalam kuda ni kan. Kuda ni ada banyak. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Okey, tengok mana ya. Allah bersumpah dengan kuda perang. Dahsyat kuda ni kan. Kena kuda dia tinggi. Gagah tinggi. Ada kuda, kalau belah kita ni kuda padi kot. Kuda belah Indonesia kan. Kuda kecil tu. Ada kuda tinggi. Umar zaman dia tak bagi pahlawan kuda naik pakai pelana kuda. Dia tak bagi. Duduk di belakang kosong macam tu lah. Tempat pijak macam tak. Nak naik kena lompat. Umar zaman dia kalau pahlawan berkuda tak dibenarkan pakai pelana. Dia jadi orang kena tua kita. Khalid Al-Walid kan. Dia boleh naik kuda daripada Iraq. Musim haji. Dia pecut kuda dia sampai ke Mekah. Haji. Pergi bina Arafah jumpa sama musim haji. Musim haji jumpa Abu Bakar kat Mekah. Ya, Abu Bakar marah dia, kamu tiba sana tak nak sebab ganti. Mereka habis sana pun tak tahu. Jadi orang dekat dia lah. Naik kuda. Siap haji, jumpa hari haji. Siap haji, pecut balik Iraq. Balik ke Iraq pula. Perang. Balik dia, naik kuda kan. Kita naik kereta tu, dia punya comfort dan lain kan. Sofa dia tu sedap dulu. Ini boleh straight sampai ke Perlis. Sedap dulu kan. Kena BM ke, Lima Siri ke apa. Kan? Audi. Oh, tapi Audi dah bayar ni. Ada ya? Baik. Fal-muriyati qadha, serta mencetuskan api di telapak kakinya. Ladang kuda. Kuda dia pakai kesut besi tu. Bila dia hentak batu, api ya. Kan? Pakai kesut tu. Sebab dia memang ladang. Ladang. Dia lari pecut-pecut kena batu, percik api tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Fal-muriyati qadha, beserta mencetuskan api di telapak kakinya. Fal-mughirati subha, dan belum menyerbu musuh pada waktu subuh. Waktu subuh serang. Biasa Nabi SAW akan memulakan serangan pada waktu subuh. Nabi sampai situ, Nabi dengar tu kalau ada azan, oh tempat orang Islam. Tak ada orang Islam, tak serang lah. Tak ada azan, serang. Masa tu musuh tengah lena, tengah lalai. Kan? Ha? Orang macam tu sekarang pun buat macam tu juga. Macam tu juga. Waktu subuh kita serang. Masya Allah, ni tentera lagi dah. Kan? Tu dia Tuhan sebut dalam Quran ni.
Kaedah tu kaedah Al-Quran. Fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a, sehingga menghapurkan debu pada waktu itu kuda dia lari, debu terbangan. Fawasatna bihi jam'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Wa innahu ala dhalika la syahid, dan sesungguhnya dia dengan bawaannya atau perangai tadi yang tak bersyukur tadi menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Maksudnya dia sangat menyaksikan aktivitas sekali, sebab dia jadi tak bersyukur. Wa innahu li hubbil khair la syadid, dia melampau sangat sayangkan harta dia secara tamak halubah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, betulkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala ada yang dalam kubur, yang ada dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan diberikannya kepada mereka pada hari itu. Last ayat ini cerita tentang Nabi SAW hantar satu pasukan tentera lebih kurang 10 orang ke Bani Kinanah, kabilah nak pergi macam serang kabilah Kinanah ni. Jadi mereka ni maknanya tersesat jalan sebulan, tak sampai berita balik ke Madinah sebulan. Jadi dengar berita mereka mati kena bunuh, orang munafik tepuk tangan seronok. Ya, orang munafik tadi. Dia tahu dia kena bunuh lah, mati lah. Allah turun ayat ni nak cerita tak. Tetapi kuda-kuda mereka buat apa yang Allah sebut dalam Quran ni. Kuda-kuda yang mereka tunggang tu kan, itulah kuda mereka yang Tuhan sebut ni. Wal-'adiyati dhabha, kuda yang tangkas, kuda yang kuat. Allah cerita kepada Nabi SAW tentang mereka ni, apa kuda mereka buat. Inilah dia kuda mereka buat ni. Sampai mananya fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Itulah dia cerita dia. Itulah sebentar balik insyaAllah tafsir surah Al-'Adiyat ni kan, ada insyaAllah yang akan datang lah. Allah Ta'ala ala bisawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.